Sekejap je geng. Tak tahu kenapa. Oh. Okay, Okay. saya Ya, after system. okay, Okay tak? sorry again. Tak tahu kenapa tadi bila request Aina je, dia terus end live. Mahal. Sebab you tak bayar. Dia macam ada bala pula Aina ni. Payment tak Dia dapat. masuk. Ya, kita tunggu orang masuk jap. Tak tahu, mungkin line tak stabil kot tadi. Tak sure. So, selamat datang Ya, siapa? sama lain. Haziq, Lain memang Aira, Mus, siapa lagi? ada Nur masa yang Shah, segan lah. Ada idola. Zaid, Izzat Johana. Ini semua fan Aina ni. Kak Ijat. Ila pun ada. So tadi dah 4 kali kot buka live. Lepas tu dia tiba-tiba ter-end live. Tak tahu sebab apa. So harap kali ni okey lah. Okay. Selamat datang Mizan Izzati. Sebelum tu nak try video okey? Nak tanya Aina mana. Boleh Ah, share. Adik aku. Okay. Semua okey sini. Oh, kenapa tak tiba? Suara aku okey? Okay. One, Selamat two, datang. three. Selamat datang Zairin, Amir Syazwan. Ni Amir pun tadi dah masuk. Lepas tu tertendang keluar. Tadi siapa yang dah masuk kena tendang tu sebab ada problem lain kot. Selamat datang Hakim. Cik Mi. Cik Mei. Okay. Tu. Live kita international. Yes, takut. Speaking Japan. Ajinomoto. Selamat datang Miss McPie. Lagi 5 saat kita start. Kau dah ready eh? Paling takut. Acah. Ramai masuk ni. Nanti Aina lain sangkut lah. Ya ke? Lain aku okey? Selamat datang. Okay je. Selamat datang Adriani Pistachio. Okay. So kita boleh start kot. Dah apa? Dah delay 10 minit ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens dan guest kita malam ni, Aina. So seperti biasa, setiap Rabu malam saya host anda untuk rancangan Sembang Santai Don di IG Live. Saya Don, full-time Great Eastern Takaful Advisor, dan minggu ni kita bawakan guest iaitu Aina Amira, Ren daripada Iki Reality Seram Berhad. So tanpa buang masa, kita bagi Aina lah intro. Bidadari katanya. Bidadari. Pagi bos. Assalamualaikum. Nama saya Aina Amira. Saya real estate negotiation daripada IQI Reality lah. So sekarang saya buat full time sebab saya tak terikat dengan mana company. Saya at the same time saya paralegal juga dekat legal firm. So background ansih. Background saya Waduh. Kelakar. saya graduan undang-undang UIA. And then tapi tahun ni saya decide untuk tak buat PC lah. Saya nak fokus jual property. Sebelum ni saya join legal firm, buat preparation pindah milik. Kita buat from A to Z, SPA, buat loan. So and then saja je nak try jadi agent and menarik. So Menarik buat lah. live. Buat live, tunjuk pelangi. Jangan. Ya. Tadi apa PC? Cakap apa? PC tu apa? Press conference. PC tadi apa? Tadi kau sebut PC PCO tadi apa? professional certificate macam lesen lah untuk practice sebagai pegawai. Professional. Anda ni Tak lawak. boleh. Tak boleh lah short form. Status pelajar. Welcome Azari. Okay. So
Itu sebab sikit kita punya guest. So background dia adalah lawyer sebenarnya. Tapi sekarang kita nampak dia lawyer buruk banyak. Welcome Afi Nazri. Okay, so tadi dah cerita pasal background. Okay, so mungkin boleh explain lebih sikit sebab dah masuk rent So rent dalam rent ni rumah jenis apa? Dan base dekat mana? Dia apa? So sebenarnya Saya kita boleh jual apa rumah, sama ada rumah projek, rumah yang baru, ongoing project ke, completed ke, ataupun rumah second hand atau subset. Tapi macam saya sendiri, saya suka jual rumah projek daripada developer sebab lebih senang. Kita dapat semua detail daripada developer, kita run iklan. Tapi at the same time ada request juga untuk buat rumah subsale. So saya buat lah open request, dia cari je lah. Tapi so far memang rumah yang saya jual semua projek lah sebab lebih mudah untuk saya buat iklan. Dan urus masa sebenarnya. Ada orang request tadi, orang rumah Ada, tapi saya tolak. Agensi cari jodoh. Aduh. Itu orang rumah pun tak ada jenis rumah. Tiba. Ya. Kalau orang tu tak payahlah mengarut lah. Okay. So antara sebabkan tadi background lawyer kan. So dah pernah 1 tahun dalam legal firm. Ke tak sampai? Tahun sejak 2019 kan. Sekarang 2001 Sebenarnya sampai sekarang pun saya buat kerja-kerja legal firm. Saya ada je file-file saya uruskan, tapi yang sign semua lawyer lain lah. Saya cuma bahagian documentation, draft, macam tu lah. Lawyer buruk. 2 tahun lah, 2 tahun. Daripada peguam pelatih sampai sekarang saya status paralegal lah, bukan peguam. Para leader? Paralegal. Paranormal. Okay, so kenapa pilih rent? Ya, kenapa tak buat macam Aina Beauty ke? Beauty Ingat kan Aina klise ke? Sebab memang Aina dah beauty, so no need to buat je lah. Kenapa rent? Sebab passion kot, memang minat. Daripada dulu lagi suka tengok rumah. So macam bila ada peluang untuk join agent property, cepat-cepat. Sebab tahu rupanya cousin dia REN, rent. So terus message dia cakap nak join. So start terus menjual lah. So Alhamdulillah berbaloi lah. Memang yuran komitmen dia agak mahal sikit sebab I2I yuran dia 460 masa saya join. Tapi lepas few months saya dah dapat pulangan, saya rasa macam best. Best daripada kerja-kerja lain lah sebab dia lifetime lifetime ke yearly? Lifetime. Ya. Satu rumah dah balik modal. Balik modal. Rasalah kalau nak kaya tu tak mustahil, tapi tak kaya lagi. Satu rumah dah cukup lah. Okay, so kita balik kepada kita punya topik. Banyak mengarut tadi. So sebelum kita betul-betul masuk topik lah. So siapa yang layak nak beli rumah ni? Siapa yang boleh beli rumah? Semua orang ataupun ataupun kayangan ke? T20 ke? Semua orang okay, jawapan dia semua orang boleh beli rumah, sama ada kita bagi pada dua lah, Malaysian ataupun foreigner. Tapi malam ni kita fokus pada Malaysian. Oh, tapi ada Japan tadi. Yelah. Sebab and then sebenarnya jawapan dia pun agak general sebenarnya. Okay. Tapi saya bagi surface je lah kan. Yang layak beli rumah adalah of course orang Malaysia. And then kalau untuk yelah, kalut tiba-tiba. Bila buat serius terus kalut. Lepas tu yang penting dia ada income and bumi atau tanam bumi, tak bankrupt, ada record CC Grace. And ada then, ke tak ada? Income, bumi dan bumi tadi ada ke tak ada C-series? C-series. Ada. Kena ada ke? Kena ada record lah. Okay, kenapa kena ada income? Sebab income lah untuk bayar kita punya loan kan. Ataupun okay, pembeli ni pula ada dua, sama ada dia guna loan ataupun dia cash buyer. So kalau ada income sama dengan ada duit lah macam tu. Yang tak kedua, duit, diam lah. tak ada duit, diam duduk rumah mak. Yang kedua,
you bumi person ataupun non-bumi. Yang ni pula depends pada jenis property. Kalau tanah tu bumi lot, yang layak beli adalah bumi person je lah. Kalau tanah tu non-bumi, yang boleh beli semua orang, tak kisah. You bumi atau tak So, bumi, you boleh beli bumi lot. Yang non-bumi lot. jadi kalau tak silap, Okay, setiap developer dia ada dia punya percentage kan untuk bumi lot ni. Ada. Berapa? Sama ke? Standard ke tak? Tak pasti. Tak study lagi. Tapi harga beza. Yalah. Lepas Bumi murah. mestilah tak bankrupt lah. Okay. And then ada rekod CCQS atau CTOS. So CQS ni dengan CTOS ni kita kena tahu bezakan lah. CQS ni apa-apa komitmen yang berkaitan dengan Bank Negara Malaysia. Kalau CTOS pula komitmen yang berkaitan dengan selain BNM lah, macam Singa ataupun you beli motor. Ion tak pasti. Tak. Tapi saya confirm Kredit. sama ada dia CTOS Okay. Kredit facility lah. Hutang motor. Kalau hutang amat tak masuk CTOS. So lagi apa? PTPTN? Itu je lah yang layak. Nanti PTPTN? okay. Apa PTPTN masuk dalam CCQS. Sebab even kalau PT sangkut bayar pun nak apply loan kereta pun susah. Betul. Memang kena clearkan lah tunggakan semua. Betul. Lagi apa soalan? Saya jawab berdasarkan soalan je Tadi ada soalan dah. Daripada Zul tadi silap. Zul Fitri. Nak kena scroll balik. By the way, siapa yang layak ni? Nanti setiap let's say you nak beli rumah, you ada prepare dokumen, berapa dokumen you kena prepare. So daripada situ kita tahulah sama ada you boleh ke tak nak beli rumah tu. Okay, faham. Okay, so soalan daripada Zul Fitri, sekarang COVID dengan dulu, proses beli rumah lagi senang ke lagi susah? Proses beli rumah, okay. Nak beli rumah tu senang je, beli rumah boleh beli. Cuma loan approved by bank tu yang agak susah sikit lah sebab sebab sekarang bank lebih berhati-hati untuk luluskan loan. Especially kalau korang bekerja dalam industri yang terjejas lah, macam airlines. Yes. Itu memang bank strict lah. Kalau most agent hartanah dia memang suka gila kalau dapat bayar LPPSA sebab senang nak lulus. LPPSA, yes. Betul. Government. Yes. Okay, so ada soalan kot. Ni ramai fans Aina ni. So selamat datang. So kalau ada soalan, boleh je tanya dekat komen atau question poll. Mira kata hutang dengan mak. Okay. Hutang dengan mak. Hutang dengan mak. Amir, siapa sangkut Aku sangkut ke Aina sangkut? Selamat datang Nedi Yepio. Kalau Don rasa aku tak sangkut, maksudnya kita duduk okey. Dia sendiri yang sangkut. Oh, okay. Aku rasa okey. Okay, so harap menjawab soalan Zul Fitri tadi. So dia depends lah. So dia depends lah. Kalau waktu COVID ni, kalau income kita based on industri lah. Kalau industri yang terjejas, bank memang strict lah untuk approvekan kita punya financing. Sejujurnya memang sekarang bank memang agak strict untuk luluskan. Dan sebabnya kebanyakan legal firm sekarang ni pun banyak hold sebab klien tak ramai because of tak banyak loan approve. Dan sekarang ni pun klien buyer saya pun kalau nak loan to approve memang lama sangat makan masa. First mungkin memang bank memang dah very berhati-hatilah kan. Yang keduanya staff tak ramai. Dia orang mungkin shift kan. Bertukar-tukar giliran bekerja. So hari tu my buyer apply loan muamalat adalah sebulan juga nak approve. Lama. Kalau lambat. Standard pun 2 minggu paling cepat. Standard 2 minggu lah sebab mostly buyer saya memang yang tak ada masalah, yang berkualiti cewa belagak. Sebab bila kita run iklan melalui FBS, insyaAllah kita akan dapat buyer yang mudah. Targeted. Targeted. Okay. Mariam, apa nama MR1 ni apa? Mariam ke? Mariam Badri. Mariam Bad. Mariam. Ya, lambat nak tunggu pejabat tanah bagi land search pun lembab. Okay. Ni apa? Kita daripada segi kerja-kerja pertama, kita memang lambat lah.
Hariannya lawyer ke? Lawyer yang tersakiti. Okay, jangan kecam jangan kecam audience. Okay, so next. Arab menjawab tadi soalan Zulfitri dengan tadi. So next, bila kita nak beli rumahan selain tadi income, bumi, lot ataupun non bumi dengan credit score. So dokumen apa lagi yang diperlukan untuk beli rumah? Okay. Dokumen ni terbagi pada 2-3 kategori lah. So orang yang bekerja, orang yang bekerja dengan orang yang lepas tu yang kedua orang yang bekerja sendiri, business. Yang ketiga orang yang makan commission macam ejen takaful atau ejen property. So untuk orang yang bekerja, employee, standard lah IC, surat sah jawatan, payslip 3 hingga ke 6 bulan depends on bank. Lepas tu bank statement 3 ke 6 bulan depends on bank juga. EPF statement, kalau ada income tax. Lepas tu booking form lah ataupun draft SPA. Okay, kalau orang yang business sendiri kena bagi IC and for sure kena bagi SSM. Lepas tu tax report, company bank statement, saving proof. Lepas tu booking form ataupun draft SPA. Ada setengah bank nak cepat draft SPA. Kalang kabut lawyer nak buat. And then so SSM, SPA, lagi apa tertinggal? Booking form SPA. Booking form atau SPA lah. SSM, tadi apa tadi step? SSM, lepas tu apa? Lepas tu filah. Laju sangat. Tax report. Company punya tax lagi? report. Lepas bank tu statement? Bank statement. Apa ni? Company punya bank statement. 6 bulan kan? 6 bulan. Tapi contoh kan, kalau macam buyer saya hari tu dia memang gaji masuk kat Maybank. So dia buat loan dengan Maybank. So Maybank dah tak payah minta dah bank statement tu sebab Maybank ada report dia dah sendiri kan. Maybank boleh trace sendiri. Sebab klien dia. So kalau yang macam makan commission, takaful ke agent insurans ini saya tak pernah handle lah. Tapi setahu saya berdasarkan saya dengar talk semua memang kena 6,000 dah reach 6,000 punya setiap bulan baru boleh apply, tak silap saya. Ni saya tak pasti lah, tak payahlah dengar. Tapi saya ada nota dia, nanti saya boleh share. Kalau income takaful selalunya bank suka. Sebab orang tahu income takaful dia stabil. Mati. Kan? Setiap bulan dia kalau dia mostly akan menaik lah. Kalau menurun pun sikit effect. Tapi dia punya minimum tu asalnya by bank lah, berapa ribu minimum commission tu. And then dia ada kiraan ni kan. Dia tak sure kalau commission ni dia ambil 100% ke berapa persen, tak ingat. Rasa depends bank juga. Tapi kalau agent takaful memang usually tak ada masalah lah nak apply financing dekat bank. Betul. Lagi macam Don sebab dia dah masuk. Amin. Okay, so next. Business kot. Yang ketiga. Apa dia? Kau tak habis respon kau lagi. Tak habis yang business. Business. Dah lah tadi. Dah. Sama dengan freelance? Sama, cuma tambahan ada SSM, company punya tax report. Lepas tu bank statement punya company bank statement. Dia beza kat situ lah. Itulah. Usually lebih kurang sama je. Ada case di mana my friend lah, dia adalah business owner. So dia nak apply loan. Tapi dia ni tak bayar tax tau. Yes, so tak dapat. Memang tak dapat. Bank ke tak nak layan. Sebab ada report kat situ. So nak tak nak dia tak boleh lari daripada untuk tak bayar tax. The best he can do is pergi mana consultant, tax consultant, declare tax. Ataupun belilah rumah. Tak tahu lah, dia nak beli rumah cash je lah. Tu saya tak pasti sebab pending lagi kes dia. So untuk business owner dalam ni, korang memang kena bayar tax. Sekarang kalau korang tak bayar tax, memang financing korang akan mentah-mentah lah di reject oleh bank. Tak sebab rugi tax pun ni kan bayar tax kan. Tak rugi pun. Tak mesti kita declare kita perlu bayar. And then memang kalau tak bayar tax, bank tak tahu kita punya ni betul-betul kita buat business. Sebab melalui tax diorang tahu. And then memang ni kalau tak buat tax memang akan ditendang lah. Memang bank tak layan.
Melainkan kalau nak beli cash pun nasib pun mungkin ada problem juga kot kat stamp duty ke apa, tak sure lah. Tapi memang Betul. dekat Malaysia ada orang beli rumah cash lah. Memang ada. So benda ni semua boleh trace. Yes, stamp duty tu lah. Korang apa LHD kan. Tapi kalau bayar cash, beli rumah cash memang ada lah. Daripada pengalaman Ran, kawan-kawan Ran yang lain, adik dia jumpa satu orang beli 2 rumah cash. Relax bayar cash. Ya. Kena kejar. Penat dah Tak dia tahu lalu. lah. Selalunya orang yang bayar cash ni dia ada team dia. Dia ada dia punya jemaah dia lah. Tax advisor apa semua. Lawyer dia ada team dia. Dia pandai lah. So korang kena pandai lah networking dekat audience ni. Okay, so ada soalan daripada Ila. Macam mana nak tahu range harga rumah yang layak kita beli berdasarkan income yang kita ada? So Okay, range macam rumah, tu. silakan. So, macam nak tahu terlayak, yang first kali kita kena tahu kiraan DSR tu macam mana lah. Kita kena study sikit. Betul. So macam nak kira DSR, okay. Tahu kan DSR tu apa? Debt Service Ratio. Itu adalah formula yang bank guna untuk nilai kita ni layak ke tak. And then DSR ni juga adalah so kiraan dia ada macam-macam jenis. Tapi so far minggu lepas speaker Mustaqim Razak ada cerita kan yang dia depends pada bank. Sama ada setengah bank letak 50, 60, 70%. Betul. And setiap orang tu sendiri pun dia ada merit dia juga. So tapi paling normal 60 hingga 70% lah. Yes, standard. Standard dia. Tapi hari tu ada case di mana dia punya DSR ni dah 90% dah. Tapi dia lepas je Pak sebab dia ada background yang very good. Dia ada simpanan yang banyak. Dia pengarah something somewhere. So bank approve je. So saya nak share lah kiraan DSR macam mana. Dia ada macam-macam jenis. Tapi ni yang simple lah. Kejap Kalau kau nak tunjuk boleh je. Kalau boleh Tapi I don't know how to show. I buat secara manual je lah switch kamera. Kalau kau boleh switch kamera. Okay. Kiraan DSR. So lawa tulisan. Okay, ini kiraan DSR bank tau. Okay. LPPSA lain. LPPSA biasa kalau bayar saya LPPSA, saya terus serah kepada ejen LPPSA untuk dia kira sendiri. Sebab kita tak nak memandai. And then ejen LPPSA sangat membantu. So ini adalah kiraan DSR. Let's say gaji isi rumah adalah RM5,000. So dah lepas tolak komitmen, macam KWSP semua tinggal RM4,300. Nampak tak? Okay tak? So kita ambil paling tinggi 70% kali dengan 4,300 dapat 3,010. So let's say kamu ada komitmen kereta, credit card dengan PTPN sebanyak 1,000. So tadi gaji bersih 3,010 tolak 1,000, tinggallah 2,010 duit setiap bulan. So daripada 2,010 ni kita kali dengan 200. 200 ni memang I not sure lah. Ni memang bank punya kiraan dia kali dengan 200. So dapatlah. So rumah you layak beli adalah sebanyak 402K. So macam itulah. Ini adalah formula dia. 200 tu memang formula dia orang pakai tak? 200 kan yang formula dia kan. Tapi saya ni ejen bukan banker tau. Ini adalah yang saya belajar daripada banker dan pengalaman-pengalaman saya. Nak lagi tepat, you cari you punya banker lagi tepat lah. Dan setiap bank berbeza-beza cara dia. Ini yang generally. Dan kalau LPPSA saya nak tunjuk contoh kiraan dia Ustaz Aduh kelakar lah. Tak canggih kan kita ni. Saya lah, akulah. Apa? Janji sampai. Okay, ini adalah contoh buyer dia polis and then dia dah umur 42. Dia nak buat loan RM280,000 tapi tak lepas. Dia punya kelayakan sekitar RM270,000 je. Ni kalau FPSA dia tulis kat sini merah. Tak layak.
Itu secara online lah tu, dia punya result. Dia Ha? pakai calculator. Ini FBSA punya buat. Dia pakai calculator. Calculator dia. So takaful dia tengok 77,000. Kenapa tinggi? Sebab MRCT. sebab dia dah insurans dia takaful kepekat. Sebab dia dah berusia. Kalau semakin berusia kamu, semakin tinggilah nilai insurans kena bayar. So lepas tu kalau umur dah 42, tolak 70. 70 tolak 42, 28. 28. So loan 28 tahun je. So selamatnya nak beli rumah ni sebelum umur 35, insurans masih rendah. Setiap bulan pun masih lagi rendah. Kalau tak memang kita tersepit lah. Kita dah tua, lepas tu komitmen makin tinggi. Sebab tu ramai orang kejar nak kaya before 35. Macam saya tak lah. Lagi? Sebenarnya tu betul juga. Selain daripada takaful lebih mahal apabila tua, satu lagi korang kena consider umur pencen korang. So kalau korang ambil rumah, ambil financing rumah, house financing umur 35, then full tenure 35 tahun full tenure. 35, 30. So korang ambil 35, nak habis bayar 35 tahun dah umur 70, waktu korang dah pencen. So waktu pencen korang kena fikir nak bayar macam mana. Installment bulanan. Nak tua pun tak tenang. So memang boleh beli rumah lambat, tapi kalau lambat sangat korang nak pencen pun masih tak habis hutang rumah. So selagi hutang rumah tak habis bayar, rumah tu bukan milik kita lah, milik bank lah, sebab tak habis bayar. And then jangan gunakan anak as duit untuk bayar hutang lah. So kita ubahlah generasi kita kena ubah. Okay, harap menjawab tadi Ila. Aku ada sebenarnya dia punya untuk income sekian boleh beli range rumah harga berapa, nanti aku post dekat story. Aku ada dia punya gambar dia, nanti aku post. Okay, so next, tadi kita dah sebut tentang credit score. So penting ke credit score ni? Mungkin boleh explain balik, mungkin ada audiens yang baru ni yang baru masuk. Explain sikit credit score tu, jadah apa credit score ni? Debt service dan DSR tadi lah tiba bela. Credit score ni setiap orang dia ada persen dia sendiri. Dan untuk apply loan ada berapa persen you tak boleh nak lepas. Maksimum 70% lah basically. And then lagi itu kalau rumah pertama kan? Rumah pertama macam apa kepentingan credit score tiba bela sebab tu kita explain. Aduh, jenis yang dia bukan pasal situasi serius juga kan? Bukan, dia DSR lah. DSR kita ni kita kena jagalah. Yang penting tak ada tunggakan. Pentingnya jaga skor ni sebab kita nak apply loan lah bila kamu ada, contoh kat CC Kris tu ada 1 ada 2. Tu dah sakit mata. So nak apply loan memang susah. Kena clearkan dulu barulah boleh apply loan. Dan untuk clearkan dulu nak apply loan tu semua tu makan masa. So nasihat saya sebab lately ni saya banyak menghadapi ni, nak uruskan rumah masa upsale dah ni, banyak menghadapi bayi yang tak layak. So saya selalu advise diorang, okay, plan balik kewangan puan. At least tahun ni susun betul-betul. Pastikan ni semua settle, tunggakan PTPTN ni settle. Lepas tu you business, you daftar SSM, buat bayar tax semua. Sebab kamu nak beli rumah loan by bank. Ibaratnya kita nak pinjam barang, kita nak bagi barang orang pinjam barang kita, mestilah kita akan tengok dia punya karakter macam mana kan. Kita nak tengok tabiat dia bayar hutang, sama ada dia ni ada good background ke tak. Even contoh kamu tak pernah apply loan dan tak pernah ada rekod pinjaman pun bank susah nak approve sebab kita tak tahu dia punya disiplin macam mana. So kat sini ada beberapa mazhab lah. Ada orang kata better apply ASB, better apply credit card. ASBF. Untuk naikkan ni kan skor kan. Ada banyak view sebenarnya. Tapi setahu saya ASB ni first year dia adalah komitmen. Setahun seterusnya dia dah jadi income lah. So jadi dah masa tempoh setahun tu tak boleh lah nak apply loan kan. Memang tak lepas lah sebab DSR dia dah naik.
Bukan Kalau ASB, credit ASB, card ni ASB pula. financing. Hmm. ASB financing. SB Bank. Yang SB tu lah. Kalau SB Bank dia dah memang komitmen je. Hmm. So, credit score ni, tu ada soalan Hajar. Hajar nak tambah sikit tadi. So, credit score ni selain DSR, bank akan tengok ni lah situasi series tu. So, situasi series ni sebenarnya bank nak tengok kita punya disiplin membayar hutang. So, macam kita pinjam duit dekat member, kita mesti nak tahu member ni boleh bayar kita balik ke tak. So, Dia sama macam macam bank. mana perangai dia kan? Yes. So, dia nak tengok perangai kita daripada skor tu lah. Skor dia ada kosong, satu, dua. So, kalau skor yang baik ialah kosong. So, yes. So, let's say lah korang jenis mazhab yang tak suka berhutang and then tak ada credit score ni. So, kalau korang nak buat, salah satu caranya, tadi Aina dah explain, sama ada buat SB financing. So, kalau korang nak buat SB financing semata-mata nak wujud credit score, korang ambil 10,000, paling minimum pun dah cukup sebenarnya. Nak wujudkan credit score saja. And then, ataupun lagi satu credit card lah. So, credit card ni, dia banyak kegunaan sebenarnya. Dia ada banyak benefit kalau kita disiplin pakai. Dan kita bayar on time lah, tak lebih limit dan tak keluarkan duit credit card tu. So benefit dia macam kalau korang pergi kedai makan, korang pergi wayang, dekat depan kedai mesti ada papan dia. Dapat diskaun lah, dapat apa benda patung lah, tumbler, jadah semua tu. Itu dia punya benefit lah. Tapi kalau Jangan korang lupa tak diri. tapi kalau lupa diri, tak disiplin, memang kelautan dalam lah. Betul. Yes. So soalan daripada Hajar, Kak Aina ya. Kak Aina, apa beza C-Series dengan CTOS? Series ni mana-mana komitmen yang ada link kaitan dengan Bank Negara Malaysia. Contoh kita buat tentang loan kereta, TN. And then kalau CTOS ni macam kita hutang beli mesin jahit singa. Lagi apa tadi saya sebut? Hutang motor kat kedai motor. Hutang yang berkaitan selain dengan BNM lah. Dia tempat-tempat yang boleh buat kredit yang kecil. Betul. Apa perabot apa elektrik kot, elektrik. Hapseng biskut. Sengheng. Aku ni lapar, tak dinner lagi. Teringin Hapseng secantik Okay, so harap menjawab tadi Hajar. Alright. So next, so macam mana nak kira kelayakan? So tadi dah tunjuk kot. Dia ada lagi. Macam mana apa tadi soalan? Macam mana nak kira kelayakan? Tadi dah tunjuk, nanti kita share notes lah dekat IG story ke. Basically 70%. Basically 70%, ambil lah 70% kali dengan pendapatan bersih. Lepas tu nanti dapat nilai. Nak share lagi ke? Sekejap saya share. Nak share sekali. Sekali nak share. Nak tunjuk tulisan kan. So salah, sorry. So ini roughly tau. Macam saya cakap tadi lah. Ini sebenarnya urusan bank. Kita sebagai agent, kita assist je lah mana yang mampu kan. Ini kita akan cakap siap-siap, ini adalah secara kasar. So gaji rumah RM5,000, bersih RM4,300. So 70% kali dengan RM4,300 gaji bersih, dapatlah baki RM3,010. So RM3,010 tu tolak segala komitmen, dapat RM2,010. Itu adalah berapa yang you layak bayar kat setiap bulan kepada bank. Tapi bank akan kira, formula bank adalah kali dengan 200. So RM2,010 kali 200, loan yang kamu layak apply adalah sehingga RM402K. So boleh kira sekarang gaji korang berapa, tolak gaji bersih. Gaji bersih tu lepas tolak ke USP. And so on. Yes. So lagi satu yang korang perlu kira, tadi kiraan tu kita ambil komitmen kredit, iaitu komitmen yang berkaitan dengan bank lah. So betul. yang tu tak kira komitmen kita yang luar bank. Makan minum, maintenance kereta, so maintenance plan your rumah. budget. Yes. Pampers anak. Your ton. Apa BTS meal tiba. Starbucks yang baru tu. Okay. So kita ada lagi soalan daripada Amir Syazwan. Betul ke beli rumah dulu baru kereta? Jeng. Depends kepada keperluan anda.
Jawapan selamat. Saya tak mengikuti mazhab beli rumah dulu baru beli kereta. Saya ada cara hidup saya sendiri, cik Wak. Wow. Macam Amir, contoh emak dia dah confirm nak wariskan rumah dia kat Amir. So tak perlu rushing beli rumah, relax. Sekat tiket. Dia Betul lah. depends lah pada situasi. Ah, Keadaan setiap orang tak sama kan. betul. Betul lah jawapan tu. Saya sendiri tak Bukan, rushing nak beli rumah. Asalkan by 30 saya target lah ada satu at least studio. Kan rajuk-rajuk dengan suami boleh duduk dalam studio. Studio. paling paling tidak dia jadi orang rumah. Ah, that's true. Tak tahu. Aduh. Cari perempuan senang. Kau orang cari suami yang ada rumah. Settle. Kan? Macam mana pura-pura tak mata duitan? Okay. So kalau jawapan ni memang tak lah. Depends dekat kita lah. Sama ada beli rumah atau kereta dulu. Sebab kalau kita beli kereta, so DSR kita tadi akan berubah lah. Akan efek. So kena buat kiraan betul lah. Buat Tapi kiraan. pada saya, janganlah lepagat beli kereta yang import kan. Belilah kereta untuk keperluan. Sebab sekarang ni musim tak menentu. Takkan Betul. sama-sama nak naik motor. Lepas tu kita sekarang pun ramai orang berpenyakit kan. Kita pun sendiri kadang tak sihat nak naik motor sentiasa. Betul. So jawapannya depends dekat situasi korang. Siapa yang korang perlu tahu bila kita berkeluarga ataupun kita hidup ni, kita perlukan tempat berlindung. So tempat berlindung tu tak semestinya membeli rumah, boleh juga sewa. So macam sifu saya, guru saya Tuan Ahyat pun selalu cakap tak hina pun nak menyewa. So kita boleh menyewa sambil kumpul duit untuk membeli rumah. Manakala kereta, kita perlu faham dia punya fungsi untuk bawa kita dari satu tempat ke satu tempat. So kalau boleh naik public. Kalau boleh motor, naik motor. Kalau kereta, ambil kereta yang tak perlu komitmen bulanan tinggi. Sebab kalau komitmen bulanan tinggi, korang akan kacau lah untuk saving deposit rumah korang, DSR korang, dan komitmen bulanan korang lah, maintenance kereta. Korang kena fikirlah minyak, tayar, minyak hitam, banyak dia punya maintenance. So rumah korang nanti kan terlambat beli kan. Dan bila korang dah kahwin, especially dah beranak, ada anak, takkan korang nak bawa family korang tidur dalam kereta. Siapa nak tidur dalam kereta kan. Nak tak nak mesti kita adakan ada rumah lah. So itu depends kat korang lah. Keperluan nak beli rumah ni sebab sampai bila nak menyewa, sekarang kadar bayar sewaan pun macam dah bayar loan bank dah. So rugilah kat situ. Betul. Dan lagi satu, kalau untuk isteri lah, kalau suami yang ada isteri mengandung, tapi korang ada motor, takkan korang nak sibuk beli rumah kan? Kenalah beli kereta. Macam mana korang nak bawa pergi hospital naik motor? So kena beragak lah. Walaupun kereta Viva ke kancil second hand tak apa lah kan. Betul. Dan untuk orang yang nak beli kereta waktu sekarang, sebab ada yang tanya, waktu COVID, korang kena kira balik lah. Sebab kalau korang nak beli kereta yang sedap, semata-mata nak balik kampung, korang balik kampung bukannya setiap hari. Korang balik setiap bulan mungkin, ataupun setiap minggu. So kalau setiap bulan macam tu, korang sewa. Tak perlu beli kereta mahal, sewa je. And then lagi satu, kalau korang work from home waktu COVID, buat apa nak beli kereta mahal-mahal, korang tak pakai nanti di rumah. So dah membazir kat situ. So kena kira-kira balik lah dengan situasi sekarang. Sebab kita dah dapat kan pasal pemulihan negara kita paling tidak Disember kot. Oktober rentas negeri pun. So nak beli tu kena tengoklah situasi dengan kita punya kewangan. Okay, so kita ada lagi soalan daripada Haziq. Boleh ambil soalan lagi? Dia dah tak jam lah. Sebab aku tak boleh baca soalan. Aku tahu kenapa IG aku. Dapat aku tekan. Okay, nampak? Kalau ada insentif bonus ke apa, macam mana pula kiraan? Example bonus tak masuk dalam basic salary. Okay, itu termasuk dalam additional income, which is bank boleh, you kena make sure benda tu selama 2 tahun ada. So boleh masuk dalam additional income. Saya ada nota dia kejap. Baguslah lawyer ni. Semua salin. Banyak nota. Okay, additional income boleh consider sebagai income. Contohnya masa kerja kilang biasa bonus semua kan. So biasanya bank akan ambil dalam 2 tahun punya bonus. Contohnya tahun 2021 kita ambil bonus daripada tahun 2019 dan 2020. So another additional income, contoh saya mungkin gaji saya
Sebab apa kadang kita nampak orang tulis gaji RM2,500 boleh beli rumah sampai 6 biji. Sebab dia banyak additional income. Contohnya dia sewakan rumah, so tenancy agreement tu dia stamp kan. And then so dia masuk dalam income lah, tapi ada bank dia tak terima sebenarnya. Tak silap saya Maybank tak terima sebab hari tu saya punya buyer cuba nak buat macam tu and then bank tolak, tak consider as income. Okay. Another additional income is like you are teacher and then pagi mengajar, petang buat tuition. Contoh berkaitan lah, kerja-pekerjaan yang berkaitan. Faham. And then additional income tu, duit tu kena masuk bank lah supaya bank boleh trace. Okay. Sebab selalunya kalau nak selamat tak perlu kita anggaplah bonus tu tak kira income lah, sebab takut kadang bonus tu boleh tarik bila masa company. Tapi sebenarnya nak beli rumah ni bukan ikut duit kita banyak, ikut pelaikan kita, isi gaji tu. So contoh kamu tak ada cash yang banyak, tak ada RM40,000, RM50,000, tapi you still boleh beli rumah. Sebab rumah projek, dia sebenarnya orang muda sesuai beli rumah projek sebab you tak perlukan cash yang banyak. Asalkan you boleh bayar booking fee and then legal fee SME. Lawyer ada dua, lawyer loan agreement, lawyer sale and purchase agreement. Biasanya kalau kamu buat loan boleh cover lawyer loan punya agreement. Tapi SMP ni biasanya kita kena cover sendiri. Tapi kalau beli rumah projek, legal fee dia tak banyak. Sometimes developer offer package free legal SPA macam tu. Betul. So yang you kena bayar cuma booking fee saja. Booking fee pun RM100 je. Tapi dia punya keburukan adalah rumah ongoing kan. So kena sabar tunggu 2 tahun. Tahun bila tu semua berisiko. And then kena pilih developer yang elok lah. Sekejap lagi rumah terbengkalai. Kena study sikit lah. Betul. Tapi undercon ni, undercon apa, kira undercon lah kan? Under project. Apa ni, dia bayar je ikut by phase lah. By stage. By stage. Contoh dah siap pasang piling. So bayar. Dah bayar apa yang dah siap pasang. Setiap kali payment tu, lawyer akan sediakan advice billing progress. Developer akan keluarkan billing progress, lawyer akan advice satu-satu. Okay. So setiap rumah ni dia banyak pro and cons dia, depends pada situasi. Rumah yang completed ni dengan rumah yang ongoing berbeza juga harga dia banyak. So kalau kamu tak ada sabar dan layak tapi tak ada cash banyak, belilah rumah ongoing. Cuma berisiko. Progressive fee. Mus cakap. Yes. Progressive fee. Agaknya tu kot yang progressive fee. Dia punya term bayar by phase tu. Progressive fee. Aku tak tahu term dia. Thank you Mus. Dia alright. So next, fee boleh billing progress yang developer hantar kepada lawyer lah untuk kita advise pada bank untuk disburse duit dekat developer. Mantap. Okay, so next untuk update ada lagi update yang baru masuk. So kalau korang ada soalan boleh je tanya dekat komen atau tekan question pun. Dan jangan lupa follow kita punya guest Aina Amira dan host Sanad, iaitu saya. Progressive billing setahu saya. Oh, banyak pula mazhab. Okay, tak apa. Banyak itu, ada banyak mazhab. Ada itu korang tu agent akan panggil loan agreement LA. Tapi kalau sebagai lawyer, LA tu adalah letter of administration. Benda-benda ni macam banyak mazhab. So mana-mana semua betul je. Cuma kita kena explain balik lah. So cerita dia tak ada spoon feed. Korang kena pergilah belajar, pergi Google. Okay, tak semua ada spoon feed. Okay, so kita next. Pergi pada yes. Beli rumah ni ada hidden cost ke? Selalunya kalau telco selalu ada hidden cost. Kalau rumah ni apa? Telco. Dah RM3,000 je kena bayar lebih. Gerang je. Rumah basically you kena sediakan deposit. Tak. Basically kena sediakan booking fee lah. Kalau rumah projek, kalau rumah yang subsale, sediakan deposit. And kalau melalui ejen, biasa ejen minta at least 3.18% dulu
Kemudian balance dia bayar 6.82 upon signing of SNP, Sale and Purchase Agreement. Deposit, lepas tu legal fee. Biasa orang tak faham legal fee ni tau. Legal fee ada dua. First, legal fee untuk Sale and Purchase Agreement. Kedua adalah legal fee untuk loan agreement. And then kalau orang kata nak beli rumah sediakanlah 10% at least. No, you sediakan at least 15% untuk rumah sale. Okay? Sebab itu lebih selamat dan tak rasa sakit hati. Oh, banyaknya duit nak keluar macam tu tak? Betul. And then itu yang from dia punya A to Z punya flow beli rumah lah. Yang hidden cost lain-lain you nak. Tiba-tiba rupanya rumah yang beli ni tak ada cici keselamatan. Nak pasang gate tu semua sendirilah, atas sendirilah kan. Decoration apa ni? Upgrade. Decoration. Nak letak ni. So betul lah. Selalu yang kita kata 10% tu hanyalah deposit rumah sahaja ya. So yang hidden cost lain macam fee, legal fee, stamp duty semua ni itulah hidden cost yang orang tak tahu. Orang ingat kumpul deposit rumah. Betul. Ini rumah standard lah, rumah projek ataupun rumah subsale lah. Kalau rumah lelong dia lagi banyak lah dia punya Cost. hidden yang saya tak pastilah. Tapi kalau saya sendiri nak beli rumah lelong boleh, tapi kena sadu hati. Dia lelong kalau ada duit senang lah. Kena ada cash. Kena ada banyak sikit sebab kena sabar pun ya. Sebab kena proses lelong. So betul lah kalau nak selamat standby cash ni cash bukannya loan ke financing standby cash 10 hingga 15%. Kalau boleh 20% lagi bagus lah daripada harga rumah. So kalau rumah, kalau senang kira rumah 100 ribu, korang kena kumpul 15 ribu cash lah. Itu senang kira lah 100 ribu punya rumah. Okay. Kalau korang nak rumah yang impian tu juta-juta tu, kira lah sendiri berapa persen. Okay. So kita pun dah dekat 1 jam. Mungkin kau boleh share sepanjang kau jadi. Kau lupa nak tanya. Kau dah berapa lama jadi kan? Setahun Baru je lagi sebenarnya sebab tu tak banyak share banyak-banyak. So share berdasarkan pengalaman je lah. Tak go through storms and hell lagi lah sangat. Dan aku pun sejenis ejen yang memilih buyer. Aku nak mengelakkan mental problem. And then pengalaman saya yang paling menarik latest ni lah. Di mana buyer adalah nak buat loan LPPSA, dah best dah. Semangat dah dapat commission. Tapi turn out tanah tu adalah tanah bumi lot tau. So memang dia punya buyer kena orang bumi lah, Melayu. Ni kan. And then sekali masa nak sign SPA, lawyer minta surat beranak. Sekali rupanya keturunan Indonesia. So tak boleh. Dia kahwin orang sini ke apa? Dia sebenarnya lahir kat Malaysia. Tapi surat dia orang Melayu, surat beranak dia, mak dia keturunan Indonesia. So dah spoil dah kat situ. Kan orang Malaysia ramai je kan sebenarnya daripada Indonesia kan. So tapi mungkin maknya sayang kot keturunan dia kan, Minangkabau ke apa Indonesia. So tak lepas kat situ, nak apply FPPSA tak boleh letak SMP nama bini saja, kena ada letak nama peminjam. Tapi peminjam pula bukan orang keturunan Melayu, bukan keturunan Melayu kan. So kita come out with another initiative. Kita tukar bank daripada FPPSA, kita tukar ke Muamalat. Muamalat ni loan nama buyer, tapi SMP kita letak nama isteri dia. Sebenarnya patutnya selalunya boleh dia buat joint loan kan. Tapi tak boleh sebabnya isteri masih lagi student, PhD student. So kat situ dah ada kekangan. So Muamalat so far dia boleh lah loan nama orang lain, SMP nama orang lain. And then rate dia pun rendah, 3.15. Recommend dia lah, tapi lama sikit lah sebab PKP, tak pasti sama ada PKP ataupun Muamalat tu sendiri, bank awal tu sendiri. So pengalaman kedua yang menarik adalah kat kampung sebelah, saya nak jual rumah kat kampung sebelah, tanah bumi lot. Ini tanah kat Johor ni cerita kat Johor. And then buyer Chinese. Best ni, buyer nak buat cash, nak bayar cash, dia nak bayar hari tu juga.
So kalau best lah dapat cash ni kan, sebab kita boleh dapat commission cepat. Boleh beli tilas cepat. Lepas tu, tapi rupanya pergi pejabat tanah, saya buat carian. Saya tanya orang pejabat tanah, dia kata kalau tanah tu tanah bumi lot, and then pembeli non bumi. So kalau kat Johor kita kena iklankan kat surat khabar selama 3 bulan, sebanyak 3 kali dan tunjukkan bukti bahawa tak boleh, tak ada orang nak beli, orang bumi. So barulah kita boleh bagi non bumi beli. Macam itulah. Tapi dekat Johor ni leceh sikit kalau nak minta surat kebenaran tu, lama sikit proses dia, SUK. Tadi apa? 3 bulan kena post kat surat khabar? Kat surat khabar kan ni, sama bila post kat surat khabar. Sekarang kan sama social media, I don't know lah. 3 bulan selama apa 3 kali? 3 bulan 3 kali, so 11 kali lah. Dan kat situ dah kos pula kan kepada seller kan, buyer, vendor. Oh, korang yang, bukannya pejabat tanah, iklan kan? Kan lah, vendor lah, pejabat tanah. Nak pula. Oh. Okay. Tu lagi satu tadi pasal yang hidden cost tadi tertinggal. Satu lagi cost yang korang perlu ambil ialah cost untuk korang perjalanan nak viewing. Bila korang nak beli rumah, korang nak viewing. So itu ada cost lah, cost minyak, tol. Cost personal lah. Itu masuk juga lah. Alright. Okay. So kita lagi dalam baki 8 minit. Mungkin ada audiens dalam ni nak beli rumah sebab kau base Johor kan, ataupun tak kisahlah nak beli rumah ke, nak belajar dengan kau ke, nak nanti kau jadi lawyer ke apa ke. So macam mana diorang nak reach kau? Bolehlah follow IG saya, tapi IG saya banyak mengarut sebenarnya. Saya kalau buat kerja saya akan bertukar lah karakter. Kita kerja-kerja, tapi kat IG story tu macam badut sikit. Tapi kalau nak minta pandangan, nak minta kirakan DSR, cek layakkan boleh. Cumanya mungkin kurang tepat. Tapi itulah, nak approach banker pun bukan mudah kan. Banker banyak kerja. Boleh lah nak minta pendapat ke rumah high rise ke landed ke, which one is better, boleh. Nak minta pandangan tentang prosedur guaman pun boleh. Okay, so akak kita ni lawyer dan juga rent. So, sambil itu dia lawyer buruk lah sebenarnya. Alright. So untuk korang nak follow IG Aina tu, saya dah pin dekat bawah tu. Dan jangan lupa follow saya. Untuk bulan ni Sembang Santadan akan invite 3 orang guest untuk sembang property. So minggu lepas kita ada Mus yang telah share tentang 5 step beli rumah untuk first house buyer. Dan minggu ni kita ada Aina untuk cerita tentang kelayakan kewangan kita membeli rumah. Dan insyaAllah minggu depan kita ada lagi seorang guest untuk sembang tentang berkenaan property. Topik dia saya tak akan reveal lagi. Kita akan tunggu, kita bagi teaser dulu. So next week kita lagi seorang guest lah untuk sembang property. So boleh follow dia saya untuk tengok IG live minggu depan pula. And then siapa yang ada soalan lagi boleh tanya dekat komen ataupun question pool di bawah. Kita ada dalam 5 minit lagi. So kalau ni aku nak tanyalah. Tak ada orang tanya, aku tanya. So macam mana ataupun cara nak senang approve kita punya financing tu? Apa yang penting? Nak senang macam mana? Macam mana approve kan? 3 aspek lah. Ada 3 aspek yang penting kita kena jaga. Yang penting kita kena ada pendapatan. Pendapatan tu macam saya cakap tadi lah. Dokumen-dokumen yang sediakan tu make sure smooth lah semua. Sikis kena clear, skor kena cantik. Yang kedua, perilaku kewangan. Kita kena ada mengamalkan konsep 20-80. 20% untuk simpan, 80 tu untuk kegunaan lah. Selalunya orang kata konsep 80-20, 80 tu kita guna, 20 simpan. Tapi kita kalau kita betul-betul disiplin, 20-80. 20 tu kita letak atas, 20 tu make sure simpan. By hook or by crook kita simpan. Kalau you betul-betul memang nekat nak beli rumah. Yang ketiga, jaga rekod kewangan. Make sure sikris clear, sitos okay. Bebas masalah lah. Yang last kali, make sure tak bankrupt. And kalau awak jadi guarantor, orang memang bahaya. Sebab sekarang dia dah affect kan. Betul.
Hmm. Peminjam blacklist, nama kita pun tak clear lah sebagai guarantor. Okay. So itu roughly tu je lah kenapa penting nak mudah untuk apply loan, kita kena jaga part-part tu lah. Memang penjagaan kewangan ni, management dia memang you kena jagalah. Tu je lah, ulang-ulang cakap benda yang sama je. Betul lah. Mula lain kan, memang awak tu doktor, memang terus senang apply loan. Tapi doktor pun tengok jugalah Betul. Masalah pekerja staff government ni adalah okay, kiri dah cantik lah, gaji dia banyak tiba kanan pun bersusun-susun. Koperasi, sana sini, banyak betul dia buat sumbangan kan. Tiba-tiba last baki tu RM1,500 aja. RM1,500 memang dah susah lah. Macam saya punya guru Tuan Hayat pun cakap setiap keputusan hartanah ialah keputusan kewangan lah. So apa yang korang buat tentang hartanah memang akan efek kewangan korang. So macam even doktor kita rasa gaji besar, tapi kita perlu faham secara logik apabila kita gaji besar, kita lagi banyak komitmen. Makin besar kerak, makin besar apa? Kuah kerak. Tak tahu bahasa apa ni. Terima kasih. Aku rasa aku pernah dengar. Makin besar teriak, makin besar kerak. Betul. Yes. Sebabnya apabila kita gaji besar, kita mampu beli barang branded. Kita mampu belanja besar. Kalau dulu kita beli bundle, beli uptown down now. Bila dah gaji besar, takkan kita nak pakai uptown kan. Takkan nak pakai bundle. Mesti nak pakai apa brand aku dah jam. Apa Dini, apa benda Zara, benda so sebab tu jangan ingat gaji besar kita senang nak beli rumah lah. Sebab kalau komitmen kita besar, lagi-lagi kalau orang buat personal loan ke credit card, lagilah limit korang tinggi, bahaya juga. Avoid lah. Ya betul Lutfi, pakai biasa je. Lagi makin besar gaji kita, tapi jangan besar lifestyle kita, maintain. Tak perlu besarkan lifestyle. Sabar dulu. Yes. Kalau nak besarkan sedekah tak apa. Okay, itu rumah di akhirat lah. Sibuk rumah dunia, rumah akhirat korang tunggang langgang. Zakat jangan lupa Okay. So lagi ada kata-kata akhir, kita dalam 2 minit. Okay, so siapa nak minta any advice ke opinion ke, I can assist, but speaking kau. Okay. Tapi saya tolonglah mana yang mampu. Saya tak kata saya pakar sebab saya pun masih baru lagi. And then apa lagi tu je lah. Siapa nak beli popcorn kat belakang Don ada popcorn. Tiba. Alright. So popcorn siapa nak cari orang rumah. Saya bukan. Alright. So kita tinggal lagi seminit. So saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua audience dan guest kita Aina. Dan jangan lupa follow guest kita Aina untuk berkaitan rent. Dan jangan lupa follow saya tentang kewangan dan takaful. Dan insyaAllah minggu depan kita akan berjumpa lagi di Sembang Santai Don dengan guest ketiga yang akan sembang tentang property pada hari Rabu 10 malam juga. So itu saja rasanya. Stay safe, jaga SOP anda. Walaupun dah ada yang dah ada ambil vaksin, ingat dah ambil vaksin pun masih lagi boleh kena COVID Bukannya kita dah selesai So jaga diri, stay safe, ikut SOP. Siapa yang work from home, jagalah mental health juga. Apa-apa yang mental health, health lagi penting lah untuk kita. Dan selamat malam lah. Selamat. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih dan selamat malam. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.